Alright, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kepada anda yang belum subscribe saya punya channel, so mohon untuk subscribe terlebih dahulu dengan klik subscribe yang berwarna merah di tepi kanan ini. Okey, kemudian klik tombol loceng untuk pilih all notification. So, terima kasih banyak-banyak. Sehingga sekarang kita dah ada 13,200 subscriber. Challenge kita masih open. Okey, kita dapatkan 100,000 subscriber dan kita akan buat giveaway sebanyak 50,000 kepada follower ataupun kepada subscriber. Manakala sebahagian lagi 50,000 kita akan sumbangkan kepada orang yang memerlukan. Okey, so satu lagi. Seperti biasa kalau anda jumpa iklan seperti ni, gentle, jangan skip iklan. Okey, support kita orang untuk upload pelbagai lagi video kepada anda. Okey, so terima kasih. Kepada siapa yang dah order video tutorial untuk version 2021, kita akan invite masuk ke dalam channel eksklusif yang mana kita akan share. Contoh seperti ini, saya share pukul 9.40 tadi tu. Okey, kita nak buat live trade counter PR Tasco dengan Pitrans. Jadi kita bagi dulu. Maksudnya adalah potential untuk orang nak follow. Sementara video kita orang nak upload, selalunya normally video yang kita dah upload tu video yang dah profit. So orang tak sempat ikut. Tapi dekat channel ni kita bagi dulu. Maksudnya counter apa yang kita nak buat live trade hari ni yang kita nak upload dekat YouTube. So kita share dekat TJN Tasmo eksklusif kepada siapa yang dah order video tutorial 2021. So just last reminder, okay, so kita akan tutup order pada 28 ataupun 29 hari bulan yang berharga 985 sahaja. So kalau anda nak order selepas pada tu, dia dah jadi 1985. Ni nak bagi tahu abang betul-betul ni, hampa ambil tak rugi lah. Sebab dalam tu kita akan ajak lagi apa? Detail lagi kita akan ajak. Contohnya dekat dalam ni kita ada satu topik nombor 5, business strategy. Selain daripada anda belajar berkenaan dengan saham, kita bagi tahu business strategy macam mana anda nak generate income. Selain daripada trading, okay, macam mana kita nak create income. Sekurang-kurangnya 2,000 dalam masa sebulan saya akan ajak selepas anda play habis video ni. So saya bagi jaminan anda tak akan rugi untuk dapatkan video tutorial version 2021 pada kali ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat menonton live trade pada hari ini 17 hari bulan 9 2020. Baiklah, untuk video pada kali ini saya nak tunjukkan kepada anda, okey, sebelum market open. Jadi kita nak tengok, okey. Maksud saya sekarang ni kita tengok satu kaunter nama dia Parlo, right? So kita nak tahu anggaran dia buka nanti pukul apa? Adakah dia gap up, gap down ataupun buka pada harga last day close pada semalamnya. Okey, tapi semalam tutup 16 September, hari ini 17 September. Okey, adakah harga akan buka pada last close, last day, gap up atau gap down? Mari kita tengok sama-sama. Tapi bukan tengok sajalah, kita nak ajak. Faham tak? Okey, so sekarang ni macam ni, kita tengok pada order dulu. Macam saya cerita botol ayam. Okey, lo ni kedai tak buka lagi. Faham tak? Dia baru buka apa? Dia baru buka roller shutter. Cermin dia tak buka lagi. Tapi kita dah nampak dah barang kat dalam. Faham tak? 7E ke apa ke contoh lah. Roller shutter dah angkat. Kita nampak barang tapi kita tak boleh masuk. Dia baru buka roller shutter, cermin nampak dah kat dalam. Faham tak? Okay, ibarat macam tu. Jadi sekarang ni orang nak pergi beli, katakan Parlo ni adalah ayat mineral. Orang nak pergi beli ayat mineral. Jadi contoh semalam dengar news kata ayat berkala ayat nak habis. So orang pun mainlah kalut. Okay, last transaction pada hari Selasa lepas, last day lah nah, adalah pada 4.25. Jadi hari ni kita nampak baru buka roller shutter je, orang dah berpusu-pusu nak beli. Orang tawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Faham tak? Okay, ada yang nak beli pada harga 425 seramai 8,574. 430 1,000 lebih, 435 1,000 lebih. Hampir 2,000. 440 ada 124. 5 kubang ada 500. Okey. Jadi kita tengok pula orang yang tuan kedai duduk, yang dah ada barang ni, yang duduk dalam kedai ni, dia nak jual berapa? Yang nak jual pada harga 420 ada 615. 425 ada 3,000 lebih. 430 1,000. Ni yang kita nampak. Okey, so kita bayangkan dekat sini ya. Paling rendah nak jual 420 425. Okay, so total kedua-dua ni baru 3,600. Bayangkanlah, total kedua-dua yang nak jual. Sedangkan yang nak beli ni ramai. Okay, kita tengok harga paling tinggi adalah 500, 700.
So lebih kurang 3,000 dekat sini nak buat pembelian. 4,000 tambah pula. Jadi cukup tak? 420 tak cukup kan? Jadi bila tak cukup dia akan pergi next harga. Bila sampai kat sini cukup. Tapi ada lagi yang nak beli pada harga 430. Okey, yang nak beli 425 tu sudah cakap memang ramai. Jadi harga saya jangka dia akan buka pada at least 430 atau 435. Sebab total pembelian dekat sini ni, okey, yang melebihi 25 yang nak beli ni, yang mana mengatasi harga dia, okey, dia akan match dekat harga ni. Oh, payah nak cerita. Lagipun masa dah suntuk, saya tak boleh nak calculate satu persatu. Okey, maksud dia keseluruhan beli ni akan dapat keseluruhan dekat sini mungkin sampai ke paras 435 ataupun 440. Maka dia akan jadi buka gap lah. Sebab apa? Jumlah yang nak beli ni, kita kena kira jumlah semua ni yang nak beli daripada sini sampai 425 ni. Yang lebih daripada harga 420 berapa? So dia akan pergi sampai contoh 5, 2, 4,000 lebih. Tak ada nak cerita. So 430 atau 435 dia buka. Sebab apa? Last transaction. So dia buka gap up. 430. Gap up sikit je. Berapa yang volume yang terhasil adalah 2,453. Okey. Sebab apa? Total yang dekat sini tak masuk yang queue tipu. Maksud dia hampir-hampir nak sampai pukul 9 dia cancel order. Pun ada juga. Okey. So kita tengoklah pergerakan harga, macam mana harga itu boleh berubah. Okey, saya nak cerita yang tu dulu. Dia nak confirm buka GS sebab apa? Sebab yang nak beli ramai sampai tak cukup harga 425. So terpaksa bagi harga 430, 435. Nampak tak? Okey. So sekarang ni harga adalah 435. Sebab apa? Last transaction adalah pada harga 435. Okey, ni kalau kata orang tambah beli. Ni 440. Sebab apa? Dah ada orang beli pada harga 440, maka harga apa akan jadi 440. Dia bukan disebabkan company tu untung ke, company tu banyak projek ke, dia naik tak. Tengok berapa ramai kita, investor, retailer, Jerome, berapa banyak yang masuk orang tu ni. Okey. 440 tapi tak, dia tak balik. Okey, tengok So 435. Okey, so harga dia masih 435. So kalau ada pembelian pada harga 440, dia akan pergi harga 440. Dia pergi 440 sebab ada pembelian. Okey, habis dia borong. Sekarang ni yang ada orang nak jual adalah 445. Kalau hang nak beli, hang beli 445. Kalau tak mau beli, hang queue. Contoh dia macam tu. Kalau hang nak queue, contoh yang tak lagi queue makin turun, maka hang kata lepas. Lebih kurang macam tu lah. Okey. So 440. Kalau ada seorang je beli lagi 445, maka dia akan naik harga kepada 445. So kita tengok pada tepi ni sama. Tak ada lagi. Sekarang tak ada siapa lagi beli pada harga 445. Ada 3 orang saja yang nak jual. 3 orang dengan nilai 830 lot. Okey. Ni tambah lagi. Tambah nak beli. Ni orang nak beli, dia pergi tambah queue kat sini. Kalau confirm nak beli, beli lah nampak. Harga dah naik. Yang untuk tambah tadi, duduk kat sini ya. Faham tak? So 445. Sebab apa? Ada transaction pada harga 445. Okey, sekarang ni. Kalau ada pembelian pada harga 450, maka dia akan naik harga 450. Nampak lah gitu. Manakala orang duk suka Best Buy, queue kat Best Buy, queue kat Best Buy, queue kat Best Buy. Kalau katalah dia nak naik terus, naik, beli tanpa turun, maka melepaslah orang yang letak dekat Best Buy tu. Sebab tu saya kata, kalau kita study habis-habis dah kaunter tu. Hang punyalah penat study daripada pilih kaunter 1,000 lebih. Kan? Filter sampai 50 filter lagi, sampai 20 filter lagi. Ada 5 kaunter terbaik. Hari ni nak buat pembelian, tiba-tiba pergi queue. Loh. Penat study bit dia, study kalau nak queue, faham tak? Okey, yang tadi saya dah tunjuk tadi, dia ada queue dekat 430. Lah queue dia duduk kat bawah ni. Nampak duduk queue lagi kat bawah ni. Dah kau duduk naik lagi. Maka dia akan kata apa? Dia tertinggal bas. Isu dia lah ni, bukan dia tertinggal bas, dia yang tak mau naik bas. Terasa lah siapa yang terasa nah. Okey, so 445 sebab ada last transaction pada harga 445. Okey. So kalau dia, contoh kita nak beli 500 slot kat sini, tak cukup. So dia akan pergi kat sini, ada baki 200 lebih contohnya waktu. Tapi dia bergerak terlalu laju, saya tak boleh nak tunjuk sangat yang begitu detail. Nah. Yang ni kena main kap sikit kita tengok hari-hari insya-Allah cakap. Okey. So 445. Okey, kalau orang nak beli sekarang ni pada harga 450. Sini sikit. Sini kalau nak beli kena queue belakang 130. Okey, saya tak akan ajak queue lah. Okey, harga still 445. Okey, ada lagi orang yang beli pada 445, nampak berkurang 32 lot. Saya akan tunggu Jerome masuk dulu baru saya akan follow. 440, 445 lagi. Okey, bertambah lagi, mungkin ada orang nak jual dekat sini.
Dia tambah sortir. Kalau saya nak jual kat belah ni lah. Dah nak tunggu-tunggu lah Faisal. Dia anggap rezeki lah. Maksudnya lepas kita jual naik lagi. Tak apa lah. Jangan duk Q-sell, tak lepas-lepas. Okay, so setakat lah dia berat dekat 445. Dekat tu dia tak lepi lebih. Dia tak lepi sampai 450. Okay. Sampai 445, dia pergi 440 boleh 445, 440. Dia belum lagi. Once kalau jerung masuk kan, selalunya dia akan balon. Habis ni. Dia naik tu, dia tak kira lah. Sebab tu kita kena tunggu jerung masuk dulu. Institution, siapa tak tahu lah. Okay, so kalau ada pembelian, satu lot pun cukup dekat 450. Maka harga kaji 450. Belum ada sebarang pembelian dekat harga 450. Merah adalah jual. Okay, volume merah adalah jual lah. Kalau jual lagi, nampak? Kurang lagi 300. Jual lagi, kurang lagi, tinggal 1792. Jual lagi, 250 lagi. Seorang cukup beli kat sini, maka dia akan naik ke 450. Macam saya kata tadi, 220 lagi tolak. Tolak lagi 100. Tolak lagi 200. Tambah balik 300. Tolak 445. Habis. Lagi dia pergi belah ni. Nampak? Okay? Sebab orang duk jual. Kalau ramai jual. Habis yang ni. Turun lah. Kalau ramai beli, habis ni, naik lah. Bukan dia naik sebab company tu untung ke. Dia bisnes bagus ke. Terpulang nak kata apa kat saya, kata lah. Kalau ada yang tak setuju, tak apa. Saya tengok based on kita ada bukti. Maksudnya, apa yang saya cakap, benda tu ada bukti. Saya tak akan cakap kosong. Saya kata dia naik bukan sebab company tu untung. Okay, saya kata dia naik bukan sebab report dia cantik. Bukan sebab CEO dia siapa. Tapi disebabkan ramai orang beli, dia naik. Bayangkan kalau kita ada, kira lah tengok 1,600 lot, berapa? Tambah lagi 5,500 lot, berapa? Tambah lagi 2,000. Beli semua ni naik. Faham tak? Maksud dia, counter itu naik disebabkan ramai orang beli. Okay? Counter itu turun disebabkan ramai orang melepaskan counter tu. Ramai orang jual. Jangan salah faham. Tapi, tak apalah. Kita nak bagi senang faham. Dia ni, counter ni naik sebab, sale banyak. Company ni sale banyak. Saya tu kan, saya beritahu, Palu ni buat apa saya tak tahu. Sampai tahap tu. Sebab saya hanya analisis chart saja. Saya tak ada masa nak tengok, dia ni siapa CEO dia. Revenue berapa auto ni. Berapa dia buat sale. Dia dah buka cawangan baru dekat mana. Apa business plan dia. Saya tak ada nak kaji macam tu. Saya bukan nak kaji dia punya company. Saya kaji dia punya chart. Sebab tu saya kata, siapa yang tak sokong, tak ada masalah. Saya cakap, benda saya buktikan. Okay? Tak mau cakap saja, tapi tak nampak result. Saya buktikan apa yang saya buat, apa yang saya tunjuk kepada anda. Saya kata apa? Nak naikkan. Nak naikkan. Counter ni naik disebabkan ramai orang beli. Tak percaya apa beli semua ni. Naik dah. Okay, kalau kita ada stok ni, Palu ni, dan kita jual semua, maka turun lah dia. Kita jual banyak, maka dia akan turun. Dan sekali lagi saya cakap, bukan naik dan turun dia adalah disebabkan company dia untung ke rugi. Company. Saya habaq tu kan, Palu ni buat apa saya tak tahu. Kalau nak kaji, kat mana nak kaji pun saya nak right click ke, left click ke. Kan, Palu ni buat apa. Tak payah cerita kat saya. Kadang-kadang saya tak mahu tahu pun dia buat apa. Sebab tak nak mempengaruhi apa yang saya kaji. Okay, apa yang saya kaji adalah dekat sini. Ada masa pula saya nak kaji, dia buat keropok ke, dia buat satan ke apa, tak tahu. Okay, apa yang saya kaji dekat based on chart sahaja. Itu technical analysis. Hampa kena hormat apa yang saya cakap. Saya kaji based on technical analysis. Saya cakap siapa yang kaji based on fundamental, dia kena tengok lah apa-apa company tu. Itu untuk long term. Maksud dia, siapa yang kaji fundamental boleh faham lah. Okay, boleh lah. So, serba sikit permulaan sebelum kita buat live trade kalau ada counter-counter yang menarik untuk hari ni. Okay. Okay, so saya jumpa satu pada pukul 9.20 ni. Okay, volume mengatasi volume yang masa buka tadi. Ni lah yang paling cantik yang saya boleh tengok. Okay, PR Tasco. Apa benda? Counter apa ni? Okay, so saya akan masuk counter ni insyaAllah. Tapi sebahagian je lah. Kalau sebahagian lagi, saya akan cuba masuk ke counter lain. Okay, saya cuba nak masuk 2 counter. Sebab hari ni dia banyak lah yang hijau. Sebila banyak hijau pun susah untuk buat pilihan. Sebab saya tak tahu jerung tu dia masuk kat counter mana. Dia nak aktif dekat counter mana. Kenapa kita kena ikut jerung?
Okey, mai ni saya tunjuk kenapa kita kena ikut jerung. Tengok betul-betul ya. Kalau kita retailer biasa boleh tak beli 6,000 16,000 lot? Tak boleh kan? Boleh tak beli 26,000 lot? Bukan tak boleh, jenuh lah. Ha. So kita kena ikut je lah. Macam ni contoh saya beli 250 berapa ringgit ni? 6,700. Okey lah 6,700. So saya beli 250 lot. Okey, counter. Saya pun beli 250 lot lah. 14,000, 28,000 ni siapa nak beli? Jerung lah beli. Sebab tu kita kena ikut jerung. Kalau tak mau ikut jerung, orang kata, kenapa nak kena tunggu jerung? Kenapa nak ikut jerung? Okey, kalau tak mau ikut jerung, main counter ni. Dah. All stop. Okey. Kalau tak mau ikut jerung masuk lah counter-counter macam ni. Afujia. Okey, Afujia 4 kupang. Tu tak ada jerung. Masuk. Belilah counter ni. Lepas tu siapa yang nak menaikkan counter? Faham tak? Lepas tu saya kata kita kena tunggu jerung masuk, kita ikut dia. Kita tak boleh masuk dulu jerung ikut kita. Mana boleh jerung mau ikut kita je. Oi, kita lah ikut dia. Kita tak akan dapat harga paling rendah. Faham tak? Kalau nak dapat harga paling rendah, beli ni. Jerung tak ada. Tak ada siapa pun nak kacau. Ambil main lah. Main 3-4 orang counter ni. Untung aku untung lebih kurang macam tu. Jadi takkan kita nak masuk counter yang tak ada volume. Faham tak? Okay? Fujia ni tak ada bisnes ke? Mari kita tengok Fujia ni apa dia. Okey, boleh tak? Mari kita tengok Fujia. Okey, kenapa saya nak bawa anda tengok counter apa company Fujia ni? Sebab ada orang yang dia tak percaya dekat saya. Dia kata, takkan counter naik tak disebabkan company. Macam contoh company ni. Kenapa dia tak naik, tak berubah, tak buka? Tak ada apa, tak ada perbezaan. Kenapa? Mari kita tengok nama web company ni. Ni saya pergi dekat Bursa Malaysia, kita take Fujia, kita pergi company website. And then kita pergi. Dia buat bateri ABM Fujia ni. Okey. Ni saya jarang lah saya study sebab tu saya tak tahu. Dekat Kuching, Sarawak. Kuching lah lockdown ke? Sampai bateri tak laku ke? Kereta tak berjalan ke sekarang ni? Sampai tak ada bisnes. Faham tak? Bisnes dia mesti jalan macam biasa. Tapi kenapa counter dia tak bergerak? Sebab tu saya kata kepada anda, bezakan counter dengan company. Okey? Contoh macam ni lah, saya nak, saya tengok, dalam kepala otak saya kata, kereta mesti habis bateri ni. Ini bukan bateri kereta saja ni, lori ke macam cangkul, kan? Habis kuat, tak tahu akan beli, kereta ada berapa biji, kita buat research tu, kereta ada berapa ratus ribu biji, motor pula dah. Kapal cangkul ada berapa, lori ada berapa, mesti untung lah, takkan rugi ke, kita pun pergi beli, kan? Pergi beli counter ni, contoh, saya tak kata fundamental tak bagus lah. Make sure kita kena combine kan dulu. Faham tak? Kena tengok daripada segi counter tu sendiri aktif tak aktif. Macam ni tak aktif. Nak saya beli, tak ada masalah. Tapi siapa yang nak menaikkan counter ni tak ada siapa. Faham tak? Saya tak mahu lah. Saya dah tunjuk beberapa kali. Contoh saya beli. Katalah saya beli pada harga 410. Maka dia akan buka lah harga 410. Adakah harga 410 itu disebabkan bateri dia laku? Faham? Adakah harga dia 410 disebabkan bateri dia laku? Ataupun harga dia 410 disebabkan saya yang beli. Nak tengok saya beli harga naik 410? Boleh? Saya dah kata dah. Saya sertakan dengan bukti. Okey? Saya beli 0.0. Saya beli satu lot cukup lah. Pada harga 410. Hak ni jarang orang nak tunjuk. Mana-mana cikgu pun payah nak tunjuk. Sebab apa? Dia fikir, rugi lah brokerage fee. Pasal apa pula aku nak tunjuk kat hampa? Aku yang kena rugi. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Saya nak tunjuk bukti dekat orang. Okey, harga dia last date, saya tak tahu lah last bila yang dia harga 4 kupang ni. Okey, kita tengok kat sini lah. Sementara nak tunggu counter apa lagi, alang-alang kita cerita lah. Okey, last date dia adalah pada hari 15/9, 14/9. Harga adalah 4 kupang. Sebelum tu harga dia pun 4 kupang juga. Okey. Dan kita tengok chart dia, kalau based on technical analysis, kita tak akan masuk counter macam ni. Faham tak? Alright? Based on technical analysis, kita tak akan buat watchlist counter ni. Tapi based on business, mungkin kita akan fikir apa? Dia berniaga ni. Dia berniaga elok ni, faham tak? Kan? Bateri ni takkan tak laku langsung. Faham tak? Okey? Boleh tak dapat tak? Takkan dia tak berniaga, buka kot ni. Pergi call tengok nombor dia ni. Buka tak? Takkan saya nak call lah kot. Nak call tanya, kilang buka tak ni? Siapa tak percaya boleh pergi call. 08
2333 344. Kau tengok, buka tak ini? Takkan tak buka. Tapi kenapa kaunter dia tak bergerak? Tak ada harga, tak buka. Itu soalan yang saya tanya. Adakah harga ini disebabkan company ini berniaga? Ataupun harga ini disebabkan trader yang tentukan? So, hampa kena jawab. Saya bagi tahu dah sebelum-sebelum ni, harga bukan disebabkan company itu untung ke, rugi ke, bisnes dia tergolek ke, untung bapak ke, daripada dapat bonus banyak ke, tidak mempengaruhi harga. Yang mempengaruhi harga adalah news. News yang datang menyebabkan orang ramai nak beli. Jadi ramai beli maka menyebabkan harga itu naik. Boleh dapat dekat situ. Jadi hari ni saya nak buktikan kepada anda, okey, dan saya tak mau jawab. Hampa kena jawab sendiri. Adakah company ini untung? Harga dekat kaunter ni kalau kita tengok, adakah harga dia naik turun ini disebabkan company ini bisnes dia bagus? Disebabkan dia banyak jual bateri? Atau disebabkan saya yang beli? Mari kita beli satu lot. Dia tak buka eh. 0.410. Kalau saya letak harga RM5 pun, dia akan match pada harga 410. Sebab apa? Okey, mari saya letak harga RM5 lah. 0.500. Okey, sekarang ni saya bagi tahu melalui sistem. Saya kata saya nak beli counter Afujia ni. Satu lot dengan harga RM5. Tapi sistem kata awak bodoh sangat nak beli harga RM5. Sedangkan ada harga paling rendah dekat sini 410. Pasal apa nak beli harga RM5? Sistem kata lebih kurang macam tu lah. Nah, ni nak bagi faham. Okey, bukan kata sistem tu kata bodoh ke tak. Ni nak cerita bagi faham. Sistem kata awak bodoh sangat nak beli harga RM5. Saya tak kata kat orang, saya kata kat saya lah. Yang RM5 ni saya tau. Sistem kata awak lah dia ni gelong sangat nak beli harga RM5. Sedangkan saya tawarkan harga paling rendah adalah 410. Maka dia tak bagi RM5. Dia bagi dekat 410. Okey, tengok dia bagi harga 410. So, akan naiklah harga itu pada 410. Tapi tengok dekat order status 410. Saya order pada harga RM5. Tak, dia tak bagi. Dia kata ni tak cerdik ke apa. Order RM5. Sedangkan ada harga 41 sen. So, order harga RM5 dapat harga 41 sen. So, 100 unit ataupun satu lot bersamaan dengan RM41. Kita jangan kira brokerage fee. Ilmu jangan kira brokerage fee. Siapa berkira dengan brokerage fee, maka ilmu pun akan berkira untuk datang dekat anda. Okay? So, soalan saya. Afujia hari ni naik daripada 4 kupang pergi 410. Naik tak? Naik. Betul tak? Last day dia harga 4 kupang. Lah 410. Naik tak counter tu? Naik. Soalan saya. Adakah counter ini naik disebabkan bisnes dekat company ni bagus? Atau saya yang beli? Jawab soalan tu dulu. Okey, dapat Itu satu. Kemudian, tiba-tiba harga dia jatuh. Katalah harga dia jatuh pergi 385. Okey, soalan yang sama. Adakah harga counter ini jatuh disebabkan company ini bisnes tak bagus? Atau saya yang melepaskan pegangan? Saya tu maksudnya trader, kita. Dapat kat situ. Boleh lah? Saya nak bagi faham ni. Nak bagi faham dia kena tunjuk bukti. Setengah orang cakap tak mau tunjuk bukti sebab kedeku. Style saya nak ada bukti, ada result. Tak mau cakap kosong. Boleh lah? Okey, so kita pergi. Saya nak jual konten ni. Buat apa saya nak pegang? Tak ada siapa pun nak menaikkan konten ni. Sebab tu dia tajuk dia tadi, kenapa kita perlu tunggu jerung masuk? Sebab kita nak bagi dia naik, kita ikut. Bukan kita masuk dulu nak tunggu jerung masuk. Takkan kita tak mau masuk dulu dan kita tunggu jerung masuk kaunter ni. Berapa puluh tahun nak tunggu dia masuk? Faham tak? Okay? So, kita kena bagi jerung masuk dulu. Kita ikut dia. Jangan lawan token. Okay? So, soalan yang kedua lah. Saya tanya soalan yang kedua. Saya nak jual kaunter ni. Saya ada pegangan satu lot sahaja. Jadi, saya nak jual. Tapi harga yang paling tinggi orang nak tawarkan adalah 385. So, tak ada pilihan. Saya kena jual harga 385. Tapi, macam tadi jugalah. Saya nak cuba jual pada harga 3 kupang lah. Faham tak? Satu lot pada harga 3 kupang. 2 kupang tak apa. Okey, saya nak jual pada harga 2 kupang. Okey, bila saya hantar je order ni, sistem akan kata apa? Haram budak tak cerdik ni, dia kata. Tadi hang nak beli harga 5 kupang, aku bagi 410. Lah hang nak jual balik, aku bagi 385, hang tak mau hang nak jual harga 2 kupang. Dia ni tak apa nak bagus betul. Faham tak? Sistem lebih kurang kata gitu lah. So dia tak akan bagilah harga 2 kupang, dia akan bagi harga 385. So maka harga pun akan turun kepada 385. Okey, jelas lah? So saya hantar order.
Bila bursa call saya kata saya tersilap masuk. Hampa jangan bising pula. Ni saya nak tunjuk ni ilmu untuk semua. Tak ada orang nak tunjuk benda-benda macam ni, faham tak? Okay, so turun harga 385. Walhal saya order pada harga RM2. Sepatutnya pergilah match dekat harga RM20 tu ya. Tapi tak, dia bagi harga paling tinggi. Okay, so harga hampa nampak hari ni 3-4 perkara yang hampa belajar. Yang pertama dia buka gate up. Yang pertama dia buka kaunter ni tak buka lagi. Saya tunjuk kepada anda kaunter ni buka. Okey, yang kedua kaunter itu buka gate up. Yang ketiga kaunter itu turun. Okey, yang keempat tengok pada volume. First volume saya masuk 1. Actual volume adalah 1. 100% buy. Second saya buat penjualan 1 volume. Actual volume actual ke apa ni. So 1 volume tadi beli, 1 volume sell. So dia jadi 2 volume dekat situ. So, buy percent kosong sebab sell. Okay, soalan saya yang kedua nah. Tadi saya tanya counter tu naik. Ni saya tanya, counter ni turun daripada harga 410 pergi ke harga 385. Banyak orang turun. 25 sen. Kalau daripada 410 lah, 25 sen. Kalau daripada harga 40 15 sen. Counter ni turun, adakah disebabkan dia tak boleh jual bateri, dia tak ada sale, dia tak buka hari ni, ataupun elektrik kat kedai dia tak ada, ataupun banjir dan sebagainya dekat kilang dah, atau trader yang melepaskan counter? Itu soalan saya. Hampa jawab sendiri. Nah, macam saya kata, saya akan ajak orang, saya akan bagi berserta dengan bukti. Saya tak mau cakap saja. Boleh? Abaikan counter ni. Persoalan dia tadi apa dia? Saya cuma sebut, nak masuk counter, kita kena tunggu jerung masuk dulu. Jangan kita masuk dulu. Dan orang akan bertanya, kenapa kita nak perlu ikut jerung? Kenapa kita nak perlu ikut jerung? So, persoalan dia terjawab dekat sini. Kalau tak ikut jerung, inilah jadi dia. Siapa nak menaikkan counter ni? Jelas lah. So, abaikan counter tu. Kita pergi semula ke counter. Apa counter yang saya masuk ni? Lupa lah. PR Tasco. Saya tak untung Yang atas tu RM15,000 rugi RM10,000 tu jangan tengok. Itu swing counter. Okay, swing counter jangan tengok. Kita nak cerita pasal apa ni? Intraday. Swing tu bukan topik dah. Swing tu 3-4 bulan baru kita sembang balik. Okay, kita add to favorite. So saya dah masuk counter PR Tasco 270. Okay, saya akan cari lagi satu counter insyaAllah untuk cover, untuk backup. Selain daripada nak mengesan counter naik, kita kena tahu juga counter yang ada ciri-ciri nak turun. Contoh dia macam dekat sini Tengok dia buat pelepasan sehingga 73,000 lot membuat pelepasan. Macam tu punya banyak dia lepas. Dia take profit lah cerita dah. So agak berisiko lah untuk kita nak follow masuk. Jerung pun buang counter dia, kita nak ikut beli. Kita nak beli. Tak, kita pun ikut buang kalau jadi style macam ni. Kalau dia beli, dia masuk, counter tu naik, kita ikut dia naik. Kalau dia turun macam ni, kita tak ada counter, kita tak payah masuk. Jangan duk anggap, oh dia turun ni, lagi dia naik balik kat parah ni. Jangan anggap macam tu Okay, sesama juga yang ni. Kita tengok volume macam ni punya banyak. 32,000. Jerung duk lepas. Takkan hampa nak beli. Dia pun lepas, hampa nak beli berani. Faham tak? Dia pun lepas. 32,000 lot tu kalau kali dengan 240 duk ada 600,000, 700,000. Jadi 700,000 dia jual. Dia bukan beli. Kalau dia beli 700,000, kita tahu mungkin nak naik. Tapi disebabkan dia jual, kita pun goyang faham tak? Dekat sini dia jual lagi. Nampak tau? 29,000. Kali tengok dengan 220. Kan? Berapa? 600,000 lagi dia jual. Adakah kita nak ikut beli? Dia pun jual. Betul tu buat berani sangat. Faham tak? Kalau macam ni, siap berani lah beli. Masuk volume mula-mula buka tak ada. Tiba-tiba volume main masuk banyak. Okay, yang mana volume ni adalah volume beli. Nampak ni? Dia beli ya semua. Jadi kalau dia mengeluarkan duit punya banyak untuk beli, takkan dia nak rugi. Takkan dia nak biarkan dia rugi, faham tak? Jadi apa buat? Masuklah. So maksud dia kita ikut dia. Boleh buat macam tu. Tak apa, saya tunjuk lah apa. Belajar lebih kurang. So kita beli harga 275. Saya takkan beli pada harga best buy. Okay, so kita queue terus. Okay, jangan queue, kita beli terus. Okey, dah settle. InsyaAllah saya beli 2 kaunter untuk apa? Untuk mengurangkan risiko rugi. Sebab apa? Hari ni saya tak nampak ada satu kaunter yang
confident untuk saya buat intraday, melainkan saya nak tunjuk just pembelajaran kepada anda dan saya perlu backup dengan satu lagi counter. Saya tak boleh pegang satu counter. Based on apa? Sebab counter-counter ni semua kebanyakan dia buka gap up dan volume yang datang selepas pada gap up tu belum memuaskan hati. Memuaskan hati saya lah. Saya tengok contohnya macam okay, kita ambil satu dua counter macam Ecovest dia buka dah tinggi dah, cantik dah, tapi dia naik dia turun dan volume tu tak melebihi volume yang buka tadi. So saya tak warna yang dengan counter-counter macam ni. Dan volume-volume selepas pada tu adalah volume-volume yang buang lebih banyak. Faham tak? Macam ni buang. Okay, maksudnya dia dijual. So dia pun jual, takkan kita nak beli. So kita tengok lah dua counter ni apa jadi. Saya pun tak mau estimate tinggi dan saya ada kerja hari ni. So saya nak buat apa? Dua-dua counter ni saya nak buat ni siap-siap. Order status sell. Orang panggil apa? Q sell lah. Nah, saya nak buat siap-siap. So apa dua counter tadi? Okay, so saya nak kena jimatkan masa recording lah. Alright, so saya ada dua counter yang saya cuba masuk buy. Okay, dan mesh dah. So saya letak Q siap-siap. Dua-dua saya letak harga 285. Okay, yang mana satu saya beli pada harga 270, satu harga 275. So saya tak ambil profit yang banyak lah. Okay, just nak tunjuk share pembelajaran saja. Okay, untuk live kali ni beza sikit dengan live yang sebelum ni. Saya tak boleh tunjuk result sama ada saya untung ataupun saya rugi sebab saya ada urusan penting. Jadi saya terpaksa tinggalkan dengan letak TP. Okay, belum mesh lagi. Okay, dengan letak TP ni belum mesh lagi. Dan pada ketika ini saya rugi. Satu counter 125, satu lagi still 00 macam tu. Okay, so saya tinggalkan. Maka takat ni saja kita punya live trade untuk hari ni. Yang penting tadi hampa dah belajar sesuatu benda yang baru dekat video tu, utamanya macam mana counter buka tutup tu. Dan yang ni saya akan monitor by phone saja. Okay, so nanti saya share lah result dah. Uji ke untung ke saya share nanti dekat channel. So jangan lupa join channel. Alright, Assalamualaikum. Okay, so sementara saya edit video untuk post, dia dah naik dah tadi. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah naik sampai 290. So match lah yang saya order sell tadi tu, 285. So saya beli pada harga 6750 dan match 7125. So saya profit lebih kurang 375 sebelum tolak brokerage fee. Satu lagi P-Trans, nanti saya monitor dekat handphone sahaja.